sudi hadir pada usrah umum kita pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, usrah umum ini dikendalikan di bawah Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, yang banyak logo-logo korang nampak ni, tu PKPIM. Dia ada dekat UIA ni, cuma kita tak perasan kewujudan dia. Dia ada senyap-senyap. Jadi tajuk yang telah dipilih untuk dibentangkan oleh nakib kita pada hari ini adalah Islamization of Knowledge. Ini bukan satu topik yang baru, dia sudah lama dibincangkan daripada abad ke-18, abad ke-19. Telah dibincangkan oleh Al-Fadhil Said Naqib Al-Attas, Ziauddin Sada pernah bincangkannya, Ismail Raji Faruqi yang kita akan bincangkan pada malam ini, dan ramai lagi tokoh-tokoh Islam yang telah membincangkan tentang Islamization of Knowledge. Kenapa perlu kita Islamizekan knowledge ini? Itu Abang Fazri akan terang selepas ini. Jadi untuk kesedaran semualah, kita tak tahu umat Islam sekarang ni, bak kata Abdul Hamid Abu Sulaiman, umat Islam berada di tahap yang paling bawah, yang tak ada bangsa lain boleh dikomparekan dengan umat Islam sekarang ni. Dia yang paling hina sekarang. Dan kita sebut tentang majoriti, okay? Kita tak sebut tentang minoriti yang dekat US ada yang hidup selesa, Syekh Hamzah Yusof okey je kan. Kita tak sebut pasal minoriti, kita sebut tentang majoriti yang berlaku di Afghanistan, di India, di Iraq, Mosul, ISIS. Itu semua umat Islam berada di, orang cakap kalau dekat lantai tu kita dah tak boleh nak pijak dah. Dia dah memang hina sangat dah. Dah lenyek macam tu dah. Dan umat Islam digambarkan di mata dunia digambarkan sebagai satu umat yang agresif, satu umat yang mundur, backward, satu umat yang membawa kepada kemusnahan dan kerosakan. Ini semua kata Said Naqib dalam karya dia Risalah untuk Kaum Muslimin, puncanya adalah sebab umat Islam ini kurang ilmu. Dan yang kedua adalah kurang adab. So ilmu ini kurang sebab apa? 80% of the Muslimin, okay? Ini faktanya. 80% of us illiterate, tak buta huruf, tak pandai membaca. So sangat ilmu itu sangatlah menjadi satu benda yang susah untuk berada di dada setiap muslimin. Dan jadi kerana apa susah? Kerana banyaknya datang dari barat, dan ada setengah kita ni reject barat, kita tak nak belajar. Jadi beberapa sekolah Muslim telah hadir dengan idea untuk Islamizekan ilmu-ilmu itu supaya selari dengan apa yang disebut dalam Quran dan Sunnah. Okay? Dan banyak dah tokoh-tokoh yang telah bercerita tentang ni. Dan pada malam ni insyaAllah kita akan bicara khusus tentang metodologi Ismail Raji Al-Faruqi almarhum. Dia sudah meninggal dunia. Dalam buku The Islamization of Knowledge, apa yang akan dibintang oleh Abang Fazil lepas ni, ambillah sebanyak mungkin kalam-kalam mutiara darinya. Satu presiden yang masih fresh pada malam ini. Bawa kedai dia. Okey, tanpa melengahkan masa, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara Hilman selaku Ketua Biro ataupun Exco Dakwah Tarbiyah, Saudara Lutfi yang comel itu, sahabat-sahabat saya, Saudara Hanis, Saudara Abil Fahmi, Saudara Aiman, Saudara Hafizullah, selaku YDP Ikatan yang menang banyak hadiah itu dan juga Saudara Job, Saudara Yusof, dan adik-adik yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, utamanya saya merasakan ini satu ruang yang begitu baik, dan saya rasa berbahagia dapat bersama dengan adik-adik hari ini. Ini merupakan kampus sulung lah yang saya kunjungi setelah berbau kedai. Maksudnya setelah ditaklifkan sebagai Presiden PKPM yang baru. Inilah kampus yang pertama yang saya jejaki secara rasmi, ya.
untuk usrah umum ini. Saudara adik-adik yang dikasihi Allah sekalian, bila sebut tentang usrah, ya, sebelum kita masuk topik dan bicara kita, bila kita cerita tentang usrah adalah medan untuk kita menyuburkan ukhuwah dan kasih sayang gitu. Ya, saling berkenal-kenal, ya, saling bantu-membantu dan sebagainya. Kerana itu dalam usrah ada elemen-elemen penting yang tak boleh ditinggalkan walaupun kita memang mengejar kepada niche yang tertentu. Ya, contoh, hari ini kita berbicara soal yang besar, ya, idea dan gagasan yang besar tentang Islamization of knowledge. Yang mana gagasan inilah yang mendasari terbangunnya Universiti Islam Antarabangsa yang sedang kita duduki hari ini. Itu memang bicara yang besar dan sebenarnya abang puji usaha yang baik begini. Kami dulu pun bermula daripada zaman matrik lah macam adik-adik ni, ya, mengenal buku-buku yang semacam ini, mula membaca walaupun kita baca dengan tidak faham, ya, tapi ya sebagaimana yang disebutkan bahawa ilmu itu sifatnya usul dan hudur. Ilmu itu dia sampai dan kita pergi kepada, maksud kita pergi kat dia dan dia pun sampai kat kita. Kadang-kadang, ya, ilmu ini bila kita pergi kelas, kita cuba untuk berusaha mendapatkan ilmu itu, kita pergi kepada ilmu kan, kita cari ilmu kan, betul? Tapi duduk dalam kelas tak faham pun, betul? Maksudnya ilmu tu tak sampai kat kita. Jadi pencarian ilmu ni dia bersifat interaktif. Kita pergi kepada dia, kalau dia tak nak sampai kat kita, tak sampai juga. Jadi dia pun sampai kepada kita. Kerana itu, ini merupakan pendedahan awal untuk adik-adik. Walaupun malam ni kalau bicaranya tak faham ke, ataupun baca, mungkin adik-adik pernah baca, ya, baca, ya Allah, pemenda ni kan 3-4 kali buka kamus, rupanya baca kamus, ya. Buku tak baca, tapi paling tidak itu adalah satu usaha yang baik untuk kita mempersiapkan hook atau cangkuk-cangkuk yang bakal pada masa akan datang kita akan mula faham. So ilmu jadi sampai lambat sikit. Boleh kita teruskan, ya? Usrah mestilah dimulakan dengan disiplin-disiplin tertentu. Macam tadi kita mulakan dengan solat jamaah, itu perlu, penting. Ada makan, ya, ada jamuan, itu penting juga. Tapi nampak macam ramai, macam tak cukup, ya kan. Jadi saya yang akan beratur dulu yang awal. Jadi adik-adik jangan ditinggalkan segmen lain walaupun kita nak memenuhi keperluan intelektual dan keperluan akliyah kita, betul? Adik-adik setuju, dengan abang, ya? Usrah itu sifat dia, ya? Jadi betapa baiknya dan indahnya usrah kita dijalin dengan ukhuwah, dijalin dengan ibadah dan dijalin dengan aspek akliyah. Betul? Kan komprehensif itu, holistik sifatnya. Jadi insya-Allah malam ini atas permintaan adik-adik, ya, dah lah tak khabar aku dulu tajuk apa. Tiba-tiba keluar poster, ya. Tapi itulah, tak apalah adik-adik, ya. Malam ni kita akan bicarakan tentang satu tajuk yang penting, yang saya fikir tidaklah asing kepada kita dalam gerakan ataupun dalam jamaah keluarga besar Wadah Habib PKPM. Ini adalah wacana yang kita bawa ke sini. Dan sebenarnya memang tokoh-tokoh kita yang membantu ke arah pembangunan Universiti Islam Antarabangsa. Saya ada tulis dalam Facebook petang tadi, pengalaman saya sebenarnya tentang maudhu ini, Islamization of knowledge. Macam mana saya bermula membaca buku dan karya-karya Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Alhamdulillah dia masih hidup dan masih sehat lagi. Kita lihat gambar dia setelah Syekh Hamzah Yusof datang dan ziarah dia, ada gambar-gambar, ya, kita boleh lihat di Facebook. Saya pun ada hubungan yang baik dengan anak dia, Syarifah Syifa Al-Atas, kerana saya mengajar cucunya mengaji gitu. Nakal nak mampus, ya. dan dia pernah, ya, siapa yang pernah ada kat sini dulu? Zakirah ada kan? Ingat tak? Syarifah Syifa Al-Atas datang dengan cucu dia datang, kan? Masa tu kita buat buka puasa. Siapa ada? Hakim ada. Yang mana best yang tua-tua ni ada lah. Ingat lagi macam mana nakalnya dia orang, panjat bumbung, panjat segala macam. Kita pun tak tahu nak kejar, kan. Itulah dia cucu Profesor Atas. Biasalah budak, otaknya cergas, digat dia. Saya bermula dengan membaca buku ini, Risalah untuk Kaum Muslimin. Saya bawa buku ni, beberapa buku untuk tatapan adik-adik. Bolehlah diedar-edarkan,
Tapi saya bagi amaran ya, jangan diconteng atau dirosakkan ataupun diletakkan apa cop jari. Bagi aku 1,000 pun aman tak ambil 1,000. Faham tak? Korang nak ganti dengan duit RM1,000, aman tak terima. Aman sayang buku ni. Tapi aman ada 3 kopi buku ni. 1 kopi masih belum lagi orang pulang kan. Ada 2 kopi lagi. Dan ada 1 Islam and Secularism. Ini 2 buku yang abang mulakan untuk memahami idea atau gagasan Islamization of knowledge. Kemudian kita berganjak kepada buku lain. Buku abang ingat ada sini Tauhid ni, Its Implication for Thought and Life. Ini juga buku penting yang ditulis oleh Ismail Raja'i Faruqi, tokoh yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Dan kemudian buku ini, Islamization of Knowledge, General Principle and Work Plan. Buku ini sebenarnya hasil daripada satu artikel atau makalah yang dibentangkan dalam seminar. Dan makalah-makalah itu ada dalam ini semua. Jadi permulaan buku ni ada dalam ini. Dia punya paperwork disebutlah. Ini paper, ini dia dah ubah suai lah ya, jadi satu jenis monograf yang semacam ini. Dan ada lagi satu buku yang penting juga, Toward Islamization of Discipline. Ini Islam, Source and Purpose of Knowledge. Ini dalam bentuk kerangka. Bagaimana Islamization of Knowledge, dia punya konsep, kan, apa elemen-elemen dia, kan, bagaimana dia boleh terbentuk, bagaimana mekanisme untuk kita bangunkan Islamization of Knowledge dan apa cabaran-cabaran dia dan sebagainya. Ini Toward Islamization of Disciplines adalah satu bentuk blueprint bagaimana kita nak mengislamisasikan disiplin-disiplin ilmu. Islamisasikan ekonomi sebagai contoh. Islamisasikan engineering, medik dan sebagainya begitu. Okey, itu pengenalan ya. Dan abang cukup terhimbau pada tahun lepas kita menghadiri satu program yang dianjurkan oleh UIA dan Triple IT yang inilah yang menerbitkan buku-buku ini. Pengasasnya Ismail Raja'i Faruqi, merupakan pengasas di International Institute of Islamic Thought, Triple IT, IIIT. Sini ada Triple I's kan, IIICE. Kau ni UIA ke tak? Sebenarnya Triple I itu tidak dah asing. Itu adalah gagasan Triple IT sebenarnya ya. Dan tokoh-tokoh pembangun, founding fathers of UIA adalah tokoh-tokoh daripada Triple IT yang membangunkan UIA ini. Okey, kita pergi kepada pengenalan sedikit. Abang mungkin akan buka pada soalan apa, kalau tak faham boleh tanyakan. Itu lebih baik kan? Biarlah mengenalkan sedikit tentang tokohnya dan tentang ideanya, kemudian kita bersoal jawab begitu. Tokohnya namanya Ismail Raja'i Al-Faruqi, orang Palestin, lahir di Jaffa, Palestin. Saya ingat tahun 1920 gitu, kalau saya tak silap. Kita tahu Palestin setelah itu ya dijajah lah gitu. Occupied by Zionist Israel. Kemudian Ismail Raja'i Faruqi dia pindahlah ke tempat lain. Dia memang ada asas yang baik dalam ilmu turah, dalam turah lah, dalam ilmu-ilmu asas agama. Dia memang belajar secara ala-ala pondok begitu di tempatnya. Memang tempat Jaffa tu agak pedalaman. Di kampungnya ada masjid begitu. Di masjid itu dia belajar, dia ikut sistem atau pembelajaran secara pondok begitu. Jadi setelah itu beliau ini melanjutkan pengajian. Setelah besarnya melanjutkan pengajian, apabila zaman perang dia pindah ke Lebanon. Jadi di Lebanon beliau belajar di American University di Lebanon. Dekat situ sebenarnya Lebanon ni satu negara yang saya boleh sebut ya, negara yang pluralistik. Memang betul lah dari segi, bukan setakat pluralistik dari segi latar belakang kehidupan bangsa ataupun rakyatnya, tapi juga daripada segi hubungan antara agama. Kat sana kita boleh tengok ya, presiden dia selalu bertukar, orang Islam, Kristian. Orang Islam dan Kristian itu
akrab sekali. Cuma mungkin ada sedikit pertelagahan pada aspek Syiah dan Sunni gitu. Itu ada sikit problems. Dan juga beberapa etnik yang lain, etnik yang minoriti macam Druze. Druze ni satu etnik di sana yang agamanya macam Islam sikit, ada tradisi Judeo-Kristian, tapi dia bukan, dia satu agama yang lain dan dia kelompok yang sangat kecil di Lebanon. Pindah di sana, dia belajar di American University of Lebanon. Dia punya pengajiannya semua orientalis dalam tu. Dan orientalis kat sana memang kritikal. Sebenarnya tokoh-tokoh dalam ABIM, dalam wadah ini ada yang belajar di sana juga. Saudara boleh jumpa dengan Dr. Makno Manuti, Presiden ketiga ABIM. Beliau memang belajar di sekejap belajar di American University of Lebanon. Dia cerita lah macam mana kisahnya kat sana. Cerita time tu zaman perang, dia terpaksa balik. Pelajar Malaysia ada 2 orang je. Dia belajar di sana. Dan dia sempat belajar bahasa Arab je lah, kukuhkan bahasa Arab. Tapi dia punya pensyarah memang cukup kritikal. Dia akan orientalis yang agak ekstrim dan tak terbuka ni, dia suka untuk provoke dan meragu-ragukan kita orang Islam tu dengan cara pengajian dia. Dan ramai sekali orang yang balik sudah berubah pemikiran. Tapi Ismail Raji Faruqi salah seorang anak didik orientalis di American University of Lebanon. Kemudian kalau saya tak silap, dia pergi ataupun beliau ini berpindah pergi ke melanjutkan pengajian di Harvard dan satu lagi universiti saya tak ingat. Bidangnya Western Philosophy. Bidang yang ditekuni oleh Ismail Raji Faruqi adalah Western Philosophy, falsafah barat. Lepas tu dia fikir-fikir balik, dia rasa dia perlu untuk pergi belajar agama secara menumpu. Jadi beliau telah pergi ke Al-Azhar untuk belajar di sana, di Kaihara. Lepas di Al-Azhar tu dia mulalah mengajar di universiti-universiti di sekitar Amerika Utara, termasuklah di McGill University. McGill ni universiti yang top lah dalam dunia ni, di Canada, Montreal. Kalau saudara-saudara tahu, McGill ni ialah ada buku korang penerbit McGill tu. Itulah tu salah satu daripada cabang Universiti McGill yang ada di Canada. Menarik sekali saudara. Pada awalnya Profesor Ismail Raji Faruqi ni dia punya penulisan bukan begini. Bukan Islamization of knowledge. Idea dia bukan itu. Idea awal tentang Arabism, tentang kearaban itu. Dia mengangkat Islam itu wajar untuk bentuknya semacam Arabism gitu. Itu asal mula pemikirannya. Tahun lepas saya hadir dalam satu seminar yang dianjurkan oleh UIA dan Triple IT di UIA, yang di situ menghimpun ramai sekali anak-anak murid Profesor Ismail Raji Faruqi. Termasuklah rakan-rakan yang rapat dengan dia, Profesor Anis Ahmad. Ini tokoh-tokoh yang awal tentang pendidikan yang dulu kita rujuk buku-bukunya, Profesor Anis Ahmad. Yang lain Profesor Ibrahim Zain. Ibrahim Zain masih ada di UIA, dekan Fakulti Islamic River Knowledge and Human Science. Saya grad itu, CJ saya dia lah yang sign. Ada lagi Profesor, kalau saya kenal Kamar Zaman. Dia juga orang ABIM, Helwa ABIM dulu. Kami panggil dia Kak Oni. Saya pun panggil dia Kak Oni. Walaupun dia patut kita panggil dia Nek Oni. Kamar Zaman. Dan ada lagi beberapa orang anak didik Ismail Raji Faruqi. Berdasarkan cerita mereka, Ismail Raji Faruqi memang begitu. Asas pemikiran awalnya dia agak kebangsaan gitu, Arabism. Tapi lepas tu sebenarnya anak-anak muda yang mendampingi Ismail Raji Faruqi telah menukar horizon pemikiran dia sehingga tercetusnya idea-idea semacam ini. Itu fakta yang diceritakan oleh anak-anak didik dia
termasuklah Dr. Ahmad Tatonji. Kalau saudara pernah kenal dia, kami abang alhamdulillah ada akses dan ada contemporary, ilmu-ilmu semasa. Kerana itu kita melihat bahawa perkembangan wacana Islamization of knowledge itu muncul dengan istilah yang pelbagai selepasnya. Kalau di UIA saudara kalau kenal dengan Profesor Ulung, Dr. Kamal Hassan, Profesor Kamal Hassan itu Profesor Ulung, salah seorang Profesor Ulung di Malaysia. Beliau juga orang ABIM. Beliau juga merupakan satu-satunya wakil ABIM yang dihantar ke persidangan antarabangsa pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1976 atau 1978, tak begitu ingat, 1970-an gitu. Yang mana Profesor Syed Nakat Latas ketika itu menghantar, itulah dia tak dapat datang, tapi dihantar satu blueprint untuk penubuhan Universiti Islam, dan itu jadi sebahagian daripada buku ini. Dalam conference itu juga ada ramai lagi scholar ataupun ilmuwan Muslim yang hadir, termasuk Ismail Raji Faruqi yang mengasaskan idea Islamization of knowledge. Jadi kita balik kepada persoalan tadi, bila sebut Islamisasi ilmu, proses pengislaman ilmu, maka apa yang masalah dengan ilmu tu sampai nak diislamkan? Apa masalah dengan ilmu tu? Kafir sangat. Maksudnya tidak Islam yang ilmu tu sampai kita kena Islam ke ilmu tu. Ilmu tu pula kena bagi kat menalan ya. Kat menalan kena tukar Islam. Jadi kalau abang boleh simpul, abang boleh ringkaskan ideanya, dia bertitik tolak daripada respon kaum muslimin yang sedar tentang jatuhnya orang Islam hari ini. So, orang Islam hari ini miskin, tadi disebut oleh Hilman, buta huruf, apa lagi? Selekeh, mundur, tak maju, jumud, apa lagi? Dan lain-lain. Itulah dia umat Islam selepas jatuhnya khilafah Uthmaniyah. Itulah dia antara saat-saat di mana kaum muslimin itu sudah semakin hilang signifikannya dan hilang kehormatannya. Dia mula dijajah, dipecah belahkan oleh penjajah dan juga orang-orang Eropah, dan di situ adanya respon-respon untuk kebangkitan semula. Dan saudara, kalau baca, kita tak boleh nak nafikan bahawa Ismail Raji Faruqi juga mempunyai pengaruh-pengaruh daripada tokoh tajdid dan islah semacam Muhammad Abduh kan. Sebelum tu awal lagi Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida dan tokoh-tokoh yang lain. Memang ada pengaruh itu, dan memang ada pengaruh ikhwan dalam pemikiran mereka. Dan tak dinafikan hari ni orang masih mengaitkan Triple IT dengan ikhwan muslimin. Walaupun zaman siapa ya? Zaman siapa yang kita bincang buku Tariqul Dakwah tu? Mustafa Masyhur cukup tak suka dengan Triple IT. Bakar buku Triple IT. Tapi sebenarnya masih ada link dan keterikatan itu sampai sekarang. Kerana itu Triple IT ni dia base dekat Amerika, kat California. Sebab di Amerika dia punya polisi itu bebas. Sebab itu kita tubuhkan di Amerika, bukan tubuh di tempat lain. Kalau tubuhkan di tempat lain, ada kemungkinan kita hancur awal. Tapi kalau tubuh kat Amerika, sebab dasar dalam negeri Amerika tu bebas, walaupun dasar luar dia bermasalah. Sebab tu ramai yang nak lari ke Amerika belajar dan lain-lain. Termasuklah tokoh yang kami bawa semalam, Dr. Yahya Abdul Rahman. Dia lari ke Amerika dan jadi tokoh besar di Amerika, walaupun orang Mesir. Sebab negara Arab time tu diambil oleh pemerintah yang diktator, yang kontrol subuh-subi dan tidak memberikan ruang yang secukupnya kepada anak-anak muda untuk bangun dan berkembang menjadi ilmuwan dan juga yang sepatutnya dia jadi. Asas kepada Islamisasi ilmu adalah apabila tamadun ataupun civilization yang dominan dalam dunia ini adalah tamadun barat. Dia ada pertentangan antara
jati diri dan juga nilai-nilai keislaman itu dengan Western civilization dan juga Western thought. Itu asasnya, pertentangan itu, pertembungan itu. Kan hari ni kita pakai t-shirt, pakai slow jean, pakai apa ni? Pakai topi. Yalah, kita tak pakai jubah baju Melayu, pakai janggut. Jadi saudara boleh lihat dah. Itu antara petanda bahawa tamadun yang dominan hari ini adalah tamadun barat, betul? Kerana kita mengikut trend mereka. Dan jati diri kaum muslimin ketika itu masih lagi samar-samar. Kalau saudara baca satu buku yang tulis oleh Ali A. Alawi, cari buku ini, cukup cantik. The Crisis of Islamic Civilization. Crisis of Islamic Civilization oleh Ali Alawi. Beliau ceritakan bagaimana keadaan negara-negara Arab pada ketika tahun 50-an, 60-an. Orang pergi sembahyang Jumaat juga, tapi orang tak bercakap soal Islam ini. Perkara yang sama berlaku di Malaysia dan di seluruh dunia. Kerana ketika itu era baru terlepas daripada penjajahan, ya. Jadi umat Islam mencari identiti mereka. Identiti itu boleh saja dinisbahkan kepada agama, kepada bangsanya, kepada tempatnya, kepada ideologinya mungkin, kan? Dan banyak sekali kaum muslimin yang menisbahkan identiti dan jati dirinya kepada bangsanya. Arab so Arabism, Melayu so Melayuism. Ada lah. Jadi unsur-unsur kebangsaan itu cukup kuat. Jadi apabila kita melihat ini berlakunya kebangkitan kaum muslimin yang nak reform, itulah munculnya term-term atau istilah macam islah dan tajdid. Tajdid perbaharu, islah perbaiki, begitu ya. Jadi usaha-usaha untuk membaharui dan membaiki itu ada. Kat sinilah antara usaha yang dibuat oleh Ismail Raja Faruqi dalam zaman-zaman yang selepasnya, dan juga Profesor Syed Muhammad Naqib Muhtas. Saya tidak menafikan bahawa idea Islamization of knowledge ini pernah kami forlotkan. Faham ya? Pernah kami forumkan. Forum PKPM ni dia ada satu medan untuk forum bebas, namanya Forlot, Forum Lorong Tengah. Memang kita mula hidupkan di UiAPJ, kemudian digiatkan, dan salah satu forlot itu ketika di UiA tahun 2012, tajuknya tentang gagasan Islamisasi ilmu versus memang akan ada pertentangan. Apabila kita bincang tentang Islamisasi ilmu, akan ada pertentangan antara penyokong-penyokong tokoh-tokoh ini. Ada yang sokong Islamisasi ilmu ala Profesor Alatas, ada yang sokong Islamisasi ilmu ala Profesor Ismail Raja Faruqi, dan dia orang bergaduh sesama sendiri. Saya tak nafikan benda itu berlaku, dan berlaku dalam kalangan kawan-kawan kami, dan berlaku di depan mata kami pun, ya. Tapi atas dasar kita sebagai penuntut ilmu, kita nak belajar dan kita nak tahu, maka janganlah kita meletakkan stand yang rigid yang semacam itu. Kita nak belajar, kan, dan dia orang ada contribution masing-masing. Dalam buku ni, saudara boleh tengok macam mana Profesor Alatas mengkritik Profesor Ismail Raji Faruqi. Clear dia kritik dalam nota kaki, dalam pendahuluan dia. Itu kita tak nak terlibat lah dalam pergaduhan sekolah ni. Biarlah dia orang bergaduh, ya. Tapi yang penting kita cedok apa yang bermanfaat. Okey, saudara, itu asas kepada idea Islamisasi ilmu dicetuskan. Suasana tamadun barat yang mendominasi, begitu. Yang kedua, umat Islam ini berada pada tingkat yang paling bawah, yang mana orang Islam ini tidak punya ruang ataupun tidak mahu untuk keluar daripada kepompong belenggu kejahilan mereka. Jadi orang-orang yang sedar cuba bangkit dan membina wacana itu, membina diskurs. Bila saya sebut wacana, perkataan mungkin asing, diskurs atau perbincangan ataupun isu ini mula untuk dibahaskan. Saudara, kalau kita nak buat apa-apa, dia mesti bermula daripada sini, daripada konseptual. Sebab tu kalau saudara pergi belajar, kita belajar dalam kelas, apa-apa pun kita akan bermula dengan definisi, kan, daripada istilahnya,
apa definisi yang dari sudut syaraknya kan. Benda tu penting. Benda tu sangat penting. Kerana kalau kita tidak mampu untuk mengkonsepsikan satu-satu perkara yang kita nak wacanakan, maka kita akan lost perbincangan dia. Jadi untuk mula kita mengkonsepsikan apa itu Islamization of knowledge, kita dah meletakkan latar kepada bagaimana gagasan itu dihidupkan ataupun dibangkitkan. Jadi bukanlah gagasan yang baru, tapi dia diberikan nama dan diberikan pula nafas baru. Macam tu. Kalau saya boleh sebutkan Profesor Al-Atas punya idea, sebelum saya pergi pada Ismail Raja Faruqi, Profesor Al-Atas dia meletak, saya lebih rapat dengan idea Islamisasi knowledge, Islamisasi ilmu Profesor Al-Atas berbanding Ismail Raja Faruqi. Saya terus teranglah saya cakap ya. Tapi saya cuba imbangkan. Kerana ada kekuatan pada kedua-dua gagasan ini. Profesor Al-Atas meletakkan idea bahawa asas kepada Islamisasi ilmu adalah world view, adalah pandangan alam. Kerana itu kalau kita baca buku Profesor Al-Atas, yang dibahaskan adalah tentang unsur-unsur yang membentuk pandangan alam manusia, world view atau world tansca. Ismail Raja Faruqi juga berbicara perkara yang sama, tapi dari sudut penjelasan dan perbahasannya, saya fikir Profesor Al-Atas lebih substantif. Maksudnya dia lebih mendalam dan mendasar perbincangannya. Tapi dari segi execution, praktik, itu Ismail Raja Faruqi meletakkan asas yang baik untuk execution. Ini saya punya pandangan ya. Adik-adik boleh berbeza dengan abang. Islamisasi ilmu, kenapa dia penting? Dan ilmu apa yang nak diislamkan? Kalau ilmu tu ilmu Islamic sciences, ilmu usul fiqh, ilmu apa, ulumul Quran, nak Islam celah mana orang Islam kan? Memang Islamic sciences kan, memang ilmu-ilmu Islam. Jadi yang dimaksudkan dengan Islamization of knowledge, maksudnya adalah Islamization of contemporary knowledge. Bagi Profesor Al-Atas, Islamization of contemporary knowledge maksudnya Islamisasi ilmu-ilmu semasa yang datang daripada dominasi barat ini, termasuk ilmu-ilmu sains sosial dan sains tabi'i. Tapi kalau kita baca wacana ataupun tulisan karya Ismail Raja Faruqi, beliau memfokus kepada Islamisasi social science. Itu perkara yang kita kena lihat. Maksudnya nak Islam apa? Islam ilmu-ilmu contemporary, ilmu-ilmu semasa, ilmu-ilmu yang didominasi hari ini oleh western thought. Kat situlah kita akan bertemu dengan satu lagi istilah atau satu lagi falsafah barat yang kita istilahkan sebagai secularism. Asas falsafah barat yang berbahaya dan juga menjadi ancaman kepada nilai dan jati diri kaum muslimin itu apa? Secularism. Kerana itu perbincangan tentang secularism itu juga menjadi satu aspek yang penting apabila kita bercakap soal Islamization of knowledge. Kalau ini saya banyak cakap tentang Prof. Al-Atas, sebab kita tak bercakap tentang Ismail Faruqi, tapi mau tak mau kena sebut juga kerana di situlah bermulanya kefahaman saya. Kalau saya tak mula dengan situ, saya rasa saya tak faham Ismail Raja Faruqi. Profesor Al-Atas dia letakkan satu istilah penting. Kalau nak Islamisasi ilmu, maka kena de-westernization of knowledge dulu. Sebelum memulakan Islamization of knowledge, kena ada satu proses awal namanya de-westernization of knowledge. Maksudnya apa? Menyah-baratkan ilmu. Kenapa menyah-baratkan? Kerana ilmu-ilmu itu dominannya pemikiran barat di dalam wacana ilmu-ilmu semasa. Kamu faham ke tak? Tak apa. Ya. Ilmu yang masukkan tu ilmu macam apa? Sains ke? Ya, yang saya sebut tadi, contemporary knowledge difokuskan kepada ilmu-ilmu sains sosial dan juga sains tabi'i. Sains sosial ni tu kan, psikologi, sosiologi, antropologi, history, apa lagi, economics,
Dan liberal art macam law, lagi sains tabi'i macam physics, chemistry, band. Band ni dimasuk dalam social science kan, di bahasa. Agak-agak Bagi Ismail Raji Faruqi, sains tabi'i tak perlu lagi ruang untuk Islamkan gitu. Sebab dia neutral. Itu kata yang saya faham. Dan itu juga ulasan ramai tokoh tentang pemikiran Ismail Raji Faruqi. Bagi mereka, Ismail Raji Faruqi menyatakan bahawa sains tabi'i itu sifatnya neutral. Jadi tak payah bagi perhatian khusus kepada sains tabi'i. Kita fokus kepada sains sosial. Kerana sains sosial yang akan meletakkan kita ini macam mana kedudukan formasi dan sebagainya. Betul? Ekonomi penting tak? Teori-teori ekonomi itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Sebab kita berekonomi. Betul? Sains politik penting tak? Kerana hari-hari kita terlibat dengan politik. Politik pengurusan, ya, selain daripada politik kepartian. Apa lagi? Psikologi. Penting tak psikologi? Akhirnya kita mengambil ilmu-ilmu di barat untuk mendefinisikan manusia, mendefinisikan diri kita dengan psikologi barat. Bukankah kita dah hilang jati diri begitu? Kerana itu diasaskan systemization of social science. Itu idea. De-westernization itu perkara utama. Buang dulu unsur-unsur yang tidak selari dan tidak cocok dengan Islam. Yang kedua, baru Islamize, baru Islamkan. Kalau teori Profesor Alatas cukup akrab dengan kaedah dalam tasawuf, dalam tarekat sufiyah, di situ proses tazkiyatun nafs akan melalui 3 proses. Yang pertama disebut sebagai takhalli. Yang kedua, tahalli. Yang ketiga, tajalli. Asasnya takhalli wa tahalli. Tajalli ni kita pun tak tahu ya. So, takhalli membuang segala, mencabut akar-akar mazmumah dalam diri. Macam itu juga dengan de-westernization. Itulah mazmumahnya dalam ilmu. Jadi dicabut keluar. Kemudian baru dihiasi dengan benda-benda yang mahmudah, tahalli. Barulah kita Islamkan begitu. Kemudian barulah ada penampakan keislamannya pada ilmu tersebut. Kita berbalik kepada Profesor Ismail Raji Faruqi. Saya kalau boleh nanti balik, kalau nak buku ini boleh download free di internet. Ya, buka satu laman web epistemology.com .net kalau saya sudah. Epistemology epistemology epistemology.net. Epistemology ni bukanlah orang lain yang buat ya. Itu abang-abang kita juga yang buat. Abang Syahran Kasim dan juga Abang Syabrimi. Dia orang adalah orang yang bergiat aktif dalam PKPM dulu dan pernah jadi pimpinan PKPM dan ABIM. Epistemology adalah satu hub portal yang menghimpunkan karya-karya, video, makalah, tulisan-tulisan tokoh-tokoh IT. Masuk dalam tu, saudara tengoklah, masya-Allah. Boleh download. Downloadlah semua benda yang ada dalam tu. Free. Rugi sangat kalau kita tak manfaatkan. Ya. Untuk makluman ya, IT dia ada office East Asia, Asia Timur. Office ni di PJ. Dan Malaysia adalah tuan rumah untuk East Asia. Datuk Wira Jamil Osman juga merupakan pimpinan ABIM dulu, merupakan dia punya koordinator di peringkat East Asia. Daripada kita membuang dan mencabut unsur-unsur western itu, kemudian dihiasi dengan unsur-unsur Islam, di situlah akan bermulanya Islamisasi ilmu. Kalau kita pergi jauh lagi untuk cuba memahami macam mana Islamisasi ilmu, saya akan lihat di sini akan berlaku kita panggil sebagai flaw ataupun berlaku kecacatan di sana sini. Pernah tak baca buku Harun Yahya? Pernah?
Adnan Oktar, nama Harun Yahya. Tak pernah baca. Saya dulu masa saya di UIA sini, saya selalu baca buku Harun Yahya bila saya pergi bilik Abang Cok. Abang Cok ni, Abang Yusof ni. Abang Yusof memang kuat beli buku Harun Yahya dulu. Jadi saya memang tak belilah. Saya ambil buku dia, saya photostate. Time tu di ABC, abang bawah tu memang dia buat duit dengan aku lah, sebab aku asyik photostate dia kat dia. Adnan Oktar, saya pernah dulu kat UIA ni banyak sekali program PASAK. Apa ya PASAK? Pengukuhan akidah, asas akidah melalui sains, kan gitu. Yang PASAK ni siapa? Dr. Profesor Arif Kasmo di UKM. Kemudian saya pernah baca buku Islam dan Sains oleh siapa tu? Profesor Daniel Zainal Abidin, yang doktor yang macam Chinese tu kan. Mungkin juga saudara pernah baca buku Michel Bouquet tentang Islam and the Bible. Okay. Saya nak ceritakan di sini lah, saya sebut flaw tu. Bila sebut tentang Islamic Science, pengislaman ilmu, flawnya kat sini. Macam mana kita belajar? Ini syacatnya. Ideanya cantik, tapi bila pelaksanaan ni syacat. Pernah tak kita belajar? Contoh ya, adik-adik pernah belajar kan masuk makmal. Masuk makmal, chemistry. Chemistry ni lab 1, lab 2 korang kat sini. Tak ada budak yang ambil chemistry ke? Semua IRK belakang. Ada ya? Bukan SAMNI, tapi ada kan lab kan. Nanti adik-adik tengok dalam buku lab tu, ialah kita akan buat dia punya hypothesis, kemudian ada inference kan, based on observation, variables segala macam tu. Kemudian ada ambil data. Lepas ambil data kita akan buat apa? Belum lagi. Kita kena analyze data. Lepas analyze data, kita akan buat sikit kita buat pembincangan lah ya. Dipanggil apa ya pembincangan? Discussion. Lepas discussion baru kita buat conclusion. Last kali dia akan ada satu ruang. Ayat Quran yang kena dengan ayat Quran yang kena dengan eksperimen ini. Kita carilah ayat Quran dalam buku BTQ. Lepas tu kita tulis. Selalunya seorang je cari, yang lain semua tiru kawan. Itulah dia kecacatan dalam Islamisasi ini. Cara duk tempel ayat Quran dekat eksperimen tu. Apa nilainya? Dia dalam projek dia. Dalam projek. Projek kajian. Examination tu kat projek kajian. Kat projek kajian. Dekat dalam belajar. Jadi sebenarnya kat mana nilai dia? Perasan tak? Cara buat eksperimen tu tak ada apa pun. Apa yang nilai Islam ni? Eksperimen. Lepas tu tiba-tiba pek tampai. Itu dia panggil tempelisasi. Tempel. Saya cuba untuk mengingat semula peristiwa-peristiwa dalam hidup saya. Saya pernah jumpa dengan Dr. Profesor Mulyadi Kartanegara. Dia pernah sampai ke sini. Saya pernah host dia pun. Dulu masa kami first year, saya ambil ambil study leave. Time tu denggi. Tapi denggi sekejap je. Tapi study leave lama. Saya pernah host Dr. Prof Mulyadi, dan saya sebut dalam Facebook. Kemudian dia jawab, dia kata, maaf, bukan tempelisasi tapi ayatisasi. Tapi betul, memang disebut tempelisasi. Saya tak lupa. Asasnya disebut legalisasi, melegalkan benda yang sebenarnya belum tentu legal. Yang kedua disebut ayatisasi. Yang ketiga dia berseluruh, tu disebut tempelisasi. Tolong jawab Almi, tolong jawab kepada Prof Mulyadi. Jadi saudara, kat mana tadi aku cerita? Tempelisasi. Itu flaw, itu kecacatan dalam Islamisasi ilmu. Asasnya saudara, saya buat kesimpulan. Asas kepada Islamisasi ilmu, saya tak bincang lah macam mana work plan dia segala macam itu. Mungkin saudara kena baca lebih lanjut, ataupun ada soal jawab. Tapi asasnya dalam Islamisasi ilmu, dia mesti bermula dengan thought. Maksudnya kita nak Islamkan apa ni? Bukan ilmu tu dulu, tapi Islamize thought dulu. Kerana itu ada wacana tentang world view, pandangan alam. Pandangan alam. Pandangan alam ni maksudnya bagaimana manusia mempersepsikan dirinya dan alam. Alam ini apa sajalah.
selain Tuhan kan. Makhluk itu kan alam. Jadi apa saja di sekeliling itu dipersepsikan. Bagaimana manusia mempersepsi alamnya dan mempersepsi dirinya dan meletakkan kedudukan dia di mana. Itu yang kena diislamkan dulu. Sebab itu kalau kita baca buku Islamization of Knowledge ataupun buku Tauhid and its implication to life and thought and life. For thought and life, saya akan berdepan dengan istilah-istilah worldview, tauhid sebagai worldview, tauhid sebagai asas pandangan alam. Sebenarnya worldview ni bukan apa pun. Worldview inilah akidah. Pandangan alam inilah akidah. Saya bentang satu paper baru ini di simposium utama. Kalau saya ingat, saya pun tak letak mana-mana paper tu, saya tak publish di mana-mana tempat, nanti boleh dapatkan. Kat situ saya ada bincang satu bab ataupun satu bab kecil, subtopik tentang pandangan alam. Bagaimana pandangan alam ni terbentuk. Sebenarnya adik-adik, pandangan alam ini secara general bila kita cakap dalam falsafah pemikiran ini, pandangan alam ini terbentuk dengan kehidupan seharian sebenarnya. Environment kita membentuk pandangan alam kita. Apa yang diajarkan kepada kita membentuk juga pandangan alam kita. Ya. Jadi pandangan alam ini bermula dengan bangunan konsep yang terbina dalam akal kita. Ya. Adik-adik tahu tak? Nah, ni saya nak sebut satu benda. Pernah tak kita tengok adik kita? Pernah ada adik kecil tak? Ha? Pernah tak kita ajar adik kita, itu kerusi, ni kerusi, kan? Dia tengok, oh ni kerusi. Kemudian ada kerusi malas ini kerusi kita ajar. Lepas tu ada kerusi apa lagi? Sofa, ini kerusi. Kemudian dia jumpa kerusi lain, dia kata ini kerusi. Saya bagi contoh yang lebih mudah. Adik-adik ajar adik kepada adik-adik kereta kancil. Kereta kancil lalu depan kan. Tu kereta kancil, kereta, kita tak sebut kereta kancil. Kereta. Lepas tu lalu pula kereta Swift, Suzuki Swift. Itu kereta. Lalu pula kereta lain, Proton Saga. Itu kereta. Tiba-tiba lalu kereta wajar. Adik kita kata kereta. Sedangkan kereta ni bentuk dia lain-lain. Betul tak? Kita ajar adik kita kereta kancil, tapi adik kita tengok kereta wajar, dia kata itu kereta. Apa sebab? Ada sebagai satu bentuk pencacatan. Kerana apa? Kerana sains itu sifatnya berkembang. Betul kan? Sains itu kan eksperimen, dia kan berkembang. Jangan kita ingat teori sains yang kita belajar kat sekolah itulah satu-satunya fakta yang tidak boleh dicabar dan tidak boleh berubah. Tidak. Sains sifatnya uji kaji, sifatnya eksperimental, sifatnya berkembang dan boleh berubah. Ya. Contoh ya, kalau kita ambil satu teori, kemudian kita tempelkan dengan ayat Al-Quran. So kita kata, tengok, teori sains barat moden selari dengan ayat Al-Quran. Al-Quran dah sebut 1400 tahun dulu dah. Lalu kita berbangga dengan perkara tersebut. Abang tidak menafikan benda tu, taklah. Maksudnya abang taklah kata dia orang ni poyo kan. Maksudnya okey lah. Dia orang ada bertambah keimanannya dengan mendengar teori-teori macam tu kan. Bagi abang itu satu usaha yang baik untuk layman, untuk orang-orang awam. Tapi bila dia masuk kepada perbincangan yang lebih mendalam, dia akan jadi backfire untuk kita. Contoh, tiba-tiba teori sains tu berubah. Ayat Quran tu tak betul lah. Macam mana nak justify ayat Quran? Okey, untuk benda-benda yang memang qat'i disebut dalam Quran, dan benda tu juga ada pada eksperimen. Maksudnya kita boleh eksperimen kepada diri kita. Contoh macam embryologi kan. Proses beranak ni kan. Kan ke daripada nutfah, lepas tu alaqah, betul, mudghah, betul, zaman lahman kan. Proses itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang cukup terperinci sifatnya, itu juga boleh dikaji pada diri manusia. Jadi itu tak ada masalah.
buku-buku yang Abang sebut tadi tu, itu sebenarnya hasil daripada dipanggil Bukailism, tahu kan? Bukailism, Bucailism, Bukailism. Asal daripada seorang saintis nama dia Michel Buquet. Maurice Buquet. Maurice Buquet ni dia Kristian asalnya. Kemudian dia memang pakar embryologi. Kemudian dia buat kajian, dia tengok dalam Quran itu ada benda tu dan dibahaskan. Cukup penemuan yang cukup, orang kata apa? Membanggakan lah bagi orang Islam. Bab itu abang setuju. Tapi kalau bab teori Big Bang, 7 langit 7 lapis, apa lagi? Korang bacalah buku apa ni, Hasan Harun Yahya. Langit 7 lapis dia letak kat 7 lapis apa langit apa ni? Atmosfera. So, betul ke benda tu? Itu soalan dia. Kan? Kalau teori itu tak betul, ayat Quran tu macam mana? Teori Big Bang kalau tak betul, macam mana dengan ayat Quran yang disebutkan tu? Kan? Ada teori yang lebih kukuh mencabar teori yang sedia ada. Itu yang Ahmad sebut sebagai kecacatan lah. Tapi untuk membaca itu tak ada masalah. Dari satu sudut kita pun terasa dikuatkan iman ya. Makin kuat iman. Tak apa, tak ada masalah benda tu. Kalau benda tu boleh dieksperimenkan pada kita.